Ammar ni tuan-tuan, mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak kali ke-231 yang bersidang pada 12 April 2023 tahun ni lah, telah menfatwakan ajaran Allah Muhammad Allah sebagai sesat. Sebab tu dia punya singkatannya Ammar. Allah Muhammad Allah. Dia nak kata Allah tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Allah. Ajaran ini disebarkan oleh Nur Hisham bin Alias. Di mana tuan-tuan? Dekat Perak. Manjung negeri Perak. Apa yang diajarkan? Antaranya yang pertama adalah menterjemah kalimah syahadah dengan tiada nyata hanya Allah. Ini bahaya tuan-tuan sebenarnya. Kerana dalam kalimah syahadah kita sendiri ada menyebutkan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bila disebut selain tiada Tuhan, makna kata kita menafikan segala sembahan selain Allah. Makna kata di sini ada Tuhan dan adanya makhluk. Kita ini makhluk. Apa bukti kita ni makhluk? Kita ni ada. Kita ni diciptakan. Dan apa bukti kita ini makhluk? Kita ni baharu. Kerana kita ni tuan-tuan semakin tua. Berlaku perubahan pada diri kita. Itu menunjukkan kita tidak kekal abadi. Setiap yang tidak kekal abadi, setiap yang mengalami perubahan, itulah makhluk. Dan juga tuan-tuan, kita menafikan ajaran yang mengatakan bahawa Tuhan dan makhluk itu satu. Ini tidak benar. La ilaha illallah, kita menafikan tiada Tuhan selain Allah. Ini dia tuan-tuan, nafi dan isbat. Tiada Tuhan, nafi. Kita menafikan diri kita tu. Jadi kita menafikan kita yang bagi bukan makanan yang bagi kenyang, bukan air yang bagi kenyang, bukan air yang bagi hilang dahaga, bukan kerja yang bagi rezeki, bukan keluarga yang bagi kebahagiaan. Itu semua untuk mengisbatkan Allah. Tetapi adakah tidak nafi di situ? Ada nafi. Kita menafikan adanya makan yang memberi sebab. Kita menafikan adanya minum yang memberi hilang dahaga. Tetapi minum ada ke tidak? Ada, tapi tidak memberi kesan. Makan ada ke tidak? Ada, tapi tidak memberi kesan. Makna kata di sini tuan-tuan, makhluk itu ada, tetapi tidak memberi kesan kepada kita. Masalah bagi ajaran Allah Muhammad Allah ni tuan-tuan, apabila dia mengatakan tiada nyata hanya Allah, seolah-olah mengatakan semuanya Allah. Tuan-tuan, Allah, saya Allah, Haji Allah, ini Allah. Wa iyazubillah. Boleh faham tak? Sedangkan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah. Bukan kau yang melontar ketika kau melontar, tetapi Allah yang melontar. Karena kalau faham betul-betul, Allah Ta'ala tidak menafikan kewujudan makhluk yang melakukan. Tetapi perlakuan makhluk, perbuatan makhluk itu tidak memberi kesan. Tetapi makhluk itu ada ke tidak? Ada. Perbuatan melontar daripada makhluk itu ada ke tidak? Ada. Tetapi siapa yang memberi kesan? Allah Ta'ala bagi kesan. Makna kata Allah Ta'ala tidak menafikan kewujudan makhluk. Allah tak nafikan kewujudan makhluk. Tetapi makhluk tidak memberi kesan. Kerana apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas setiap sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Makna kata tuan-tuan, kita ni ada, makhluk ni ada, tetapi kesan sebab kesan lah. Kesan tu yang jadikannya adalah Allah Ta'ala. Dan juga sebenarnya tuan-tuan, kita kena faham dari segi tauhid yang lurus bahawa kita ini adalah wujud yang diadakan oleh Allah.
kita ni wujud kerana Allah Ta'ala adakan kita. Dan Allah Ta'ala adalah wujud yang sebenar-benarnya. Kerana kita untuk ada, perlu diciptakan oleh Allah. Dan sepanjang kita hidup ni tuan-tuan, yang bagi rezeki adalah Allah. Kalaulah satu detik, satu hari, satu saat sahaja Allah Ta'ala putuskan rezeki daripada kita, kita akan binasa tuan-tuan. Akan lenyap kita ni. Tetapi Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Allah Ta'ala tidak bergantung kepada yang lain. Baik, kedua dia mengatakan bahawa ajaran Islam yang sebenar telah diselewengkan pada tahun 850 Masihi. Kalau 850 Masihi ni tuan-tuan kira conggak lebih kurang, dia mengatakan selepas 300 kurun yang awal. Mana kata 500 Masihi kelahiran Nabi SAW, betul? 500 Masihi kan, lebih kurang 500 Masihi. Sebab kalender kita kalau Masihi 223 Masihi. Kalau Hijrah 1453, betul? Kan 1454. Lebih kurang macam tu lah, 1005 lah. Silap kan? Jadi kalau tolak 500, mana kata Nabi SAW diutuskan lebih kurang 500 Masihi, lebih kurang macam tu. Baik tuan-tuan, mana kata dekat sini, kalau tambah 300, jadilah 800. Kan? Dan di sini dia mengatakan ajaran Islam telah diselewengkan pada tahun 850 Masihi. Makna kata selepas zaman tabi'in, Islam dah rosak. Dia nak kata macam ni sebenarnya. Makna kata Islam ni cuma terpelihara kesuciannya pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in. Selepas zaman tabi'in habis, Islam ni rosak. Tuan-tuan agak betul ke tidak? Ya ke tidak? Salah tuan-tuan. Pasal apa? Kerana kita sampai ke hari ini masih pakai kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama terdahulu. Kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Kita masih pakai lagi tuan-tuan. Fiqhul Akbar. Ini tentang akidah. Kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Ini semua salafus soleh tuan-tuan. Kitab apa? Kitab Ini kalau ulama besar lah dia rujuk. Imam Al-Muzani rujuk Al-Um. Kita pakai kitab-kitab kecil. Cukuplah tuan-tuan. Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Maqalat Islamiyin. Al-Ibanah. Abu Hasan Al-Asy'ari salafus soleh tuan-tuan. Kita masih rujuk lagi Imam Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi. Mana kata betul ke tuan-tuan dakwah mereka mengatakan 850 Masihi Islam dah rosak? Tak betul. Pasal akidah yang kita pegang hari ini sama seperti akidah yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana kita berpegang kepada akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata Mufti Mesir Syiah Al-Jum'ah, akidah Nabi Muhammad SAW itulah akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ni apa tuan-tuan? Allah wujud bila makan, bila zaman. Allah Ta'ala wujud tanpa tempat dan tanpa masa. Allah Ta'ala tidak berada di dalam tempat, tidak berada di luar tempat. Allah Ta'ala tidak berada di dalam masa, tidak berada di luar masa. Allah Ta'ala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul alim. Allah Ta'ala tiada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan. Mana kata apa yang saya nak katakan di sini adalah kita ini tahun 1453 Hijriyah. Dah berapa tahun tu? Dah lebih 1000 tahun, betul? Tetapi adakah akidah kita ni sudah terpesong? Kalau kita kaji semula dari segi silsilah sanadnya. Mana kata saya berguru dengan Syekh Toha. Ni kalau dalam pengajian Quran. Syekh Hasan. Dalam qiraat saya ada 2 guru, Syekh Toha, Syekh Hasan. Yang mana tuan-tuan? Dari segi sanad Al-Quran, Syekh Toha dan Syekh Hasan akan bersambung dengan guru yang lain. Dan guru yang lainnya akan bersambung, sanadnya akan belajar pula dengan guru yang lain. Mana kata untuk guru je sebelum ni. Dan sanadnya bersambung sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sinilah tuan-tuan terjaganya agama Islam dengan sanad. Kalau saya ada sanad Al-Quran. 7 qiraat. 10 qiraat. Waduhai, waduha. Saya boleh baca tuan-tuan. Tetapi makna kata apa di sini, tuduhan yang mengatakan Islam telah terpesong itu salah. Dan sebenarnya ada hadis Nabi SAW menyebut bahawa
Siapa yang mengatakan umat telah rosak, maka dia yang paling rosak. Ulama menafsirkan hadis ini maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau dia menuduh umat ini telah rosak, bermaksud dia membanggakan diri dia. Di situ dia merasakan dialah yang paling betul sekali. Sedangkan tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila umat telah rosak? Bagi dia SAW mengangkat tangan dan mendoakan umat ini, ummati, ummati. Ini kerja Nabi SAW, tuan-tuan. Bukannya tuduh umat telah rosak, umat telah rosak. Ini memang dah realiti kan. Kita semua tahu, kita tak payah nak cakap lagi. Tetapi apa yang kita lakukan, perlu lakukan adalah dakwah, mengajak orang kepada Allah. Dan juga tuan-tuan, ada hadis daripada Nabi SAW yang mengatakan bahawa Nabi SAW, aku tidak risau umat ini melakukan syirik. Ada hadis aku tidak risau umat ini melakukan syirik. Tetapi makna kata tuan-tuan, umat ini tidak akan rosak secara besar-besaran seperti yang berlaku kepada umat Yahudi dan umat Nasrani. Mana umat Yahudi, mereka telah mengubah hukum hakam di dalam kitab Taurat. Mereka telah mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani pula mereka telah mengubah kitab Injil. Mereka mengatakan Isa anak Tuhan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Berbeza dengan kita Islam, tuan-tuan, Nabi SAW tak risau. Tetapi Nabi kata apa? Yang aku risaukan adalah kamu berlumba-lumba ke atas dunia. Ini yang Nabi SAW risaukan. Mana kata dari segi akidah, tuan-tuan, insya-Allah akidah kita terjaga sampailah ke akhir ke hari kiamat esok. Insya-Allah terjaga, tuan-tuan. Tetapi yang perlu kita risaukan adalah amal umat ini. Yang dalam Islam tu ramai, tuan-tuan, tapi berapa ramai yang sembahyang di masjid. Dan Islam tu ramai, tapi berapa ramai yang tutup aurat. Amal umat ini, tuan-tuan, yang kita perlu risaukan. Baik. Mana kata tidak benar tuduhan yang mengatakan Islam telah diselewengkan pada tahun 850 Masihi. Yang ketiga, dia mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran tersalah tulis kerana ditulis pada kulit-kulit dan tulang-tulang binatang pada ketika itu. Ini pun tuduhan yang salah. Kenapa? Yang pertama, yang tuan-tuan, kita kena faham kenapa Al-Quran ditulis di kulit-kulit dan juga di tulang belulang. Ada juga yang ditulis pada potongan batu dan potongan kayu. Kerana ketika itu, kertas adalah suatu komoditi yang mahal. Barang yang mahal. Pasal apa? Kertas cuma dihasilkan oleh kerajaan Cina. Dan kerajaan Cina menjaga rahsia penghasilan kertas dengan sangat ketat. Dia sangat ketat. Yang hasilkan tu pun Tok Sami asalnya. Jadi, cuma Cina saja yang ada ilmu buat kertas zaman tu. Jadi sahabat Nabi SAW bila turunnya wahyu, Nabi SAW perintahkan tulis ayat Quran. Mereka menulis di atas kepingan kayu, kepingan batu, tulang belulang dan kulit binatang. Tetapi tuan-tuan, selepas zaman Nabi SAW, datangnya zaman Abu Bakar. Dan Abu Bakar diminta oleh sahabatnya, Umar radhiyallahu anhu, supaya menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana aku nak buat sesuatu perkara yang Nabi SAW tak pernah buat? Ini menarik, tuan-tuan. Pertanyaan daripada Abu Bakar. Nabi tak pernah buat. Ini orang kata bidah-bidah ni kan. Nabi tak pernah buat. Macam mana aku nak buat apa yang Nabi tak pernah buat? Kemudian Umar radhiyallahu anhu meyakinkan. Kerana apa? Ketika zaman Abu Bakar berlakunya perang Riddah. Iaitu perang orang yang murtad. Azan. Belum? Kita nak ada kenduri ke lepas ni? Ada kenduri? Tak ada. Kita ada sikit, banyak sikit. Lepas azan dulu, insya-Allah. Belum azan? Okey, baik. Berlakunya perang Riddah. Iaitu ramainya penghafal Al-Quran yang mati syahid, berjuang fisabilillah. Jadi tuan-tuan, Abu Bakar mengumpulkannya. Jadi didatangkan 2 orang saksi. Antaranya diuruskan oleh Zaid bin Sabit. Setiap ayat Al-Quran didatangkan oleh 2 orang sahabat. Dicatat, ditulis. Kecuali pada satu ayat, iaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini, tuan-tuan, hanya seorang saksi. Kenapa?
kerana lelaki ini dijamin oleh Rasulullah penyaksian dia seorang menyamai dengan penyaksian dua orang. Dia kata ayat ini dia seorang dah cukup. Kemudian tuan-tuan, lengkaplah satu mushaf yang ditulis di atas kulit lembu. Yang ditulis di atas kulit unta. Dia besar. Al-Quran ditulis atas, yang ditulis di atas kulit lembu. Yang ditulis di atas kulit unta. Dia besar. Al-Quran ditulis atas kulit unta. Bacaan Al-Quran. Bukannya bacaan itu salah, tidak. Tetapi kerana Al-Quran diturunkan dengan 7 sab'atul masani, dengan 7 wajah. Maka tuan-tuan, ada sahabat yang baca wadduha, ada sahabat yang baca wadduha, ada sahabat yang baca ihdinas siratal mustaqim, ada sahabat yang baca ihdinas siratal mustaqim, ada sahabat yang baca siratal ladzina an'amta alaihim, ada sahabat yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Dan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Uthman mengambil mushaf Al-Quran yang berada di tangan Hafsah. Siapa Hafsah, tuan-tuan? Anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar. Kerana Al-Quran itu mushaf yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Selepas Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, diturunkan kepada Umar. Selepas Umar wafat, diserahkan kepada anaknya Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Uthman mengambil Al-Quran yang ada di tangan Hafsah radhiyallahu anha, menyalinnya, dan salinan-salinan mushaf Al-Quran tadi disebarkan ke setiap wilayah Islam. Dan salinan-salinan Al-Quran yang lain selain daripada mushaf Uthmani semuanya dibakar. Kenapa? Untuk memastikan keaslian dan kesepaduan ayat-ayat Al-Quran. Supaya tuan-tuan tak ada pertendihan di antara ni dengan yang ni. Cuma dia ada satu mushaf Uthmani. Sebab tu tuan-tuan pergilah ke mana-mana saja, ke utara, selatan, ke timur dan barat, semuanya menggunakan pakai mushaf Al-Quran yang sama. Tak ada perbezaan, tuan-tuan. Pada kata di sini kalau kita belajar balik ilmu qiraat, Al-Quran, tuan-tuan, dijaga keasliannya dengan apa? Dengan penghafal Al-Quran. Dan ilmu yang melengkapi para penghafal Al-Quran apa dia? Ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni, tuan-tuan, yang menjaga keaslian Al-Quran. Baik. Jadi sebenarnya kalau ini mengatakan berlaku kesalahan ketika menulis, ini tidak tepat. Ini satu kesalahan kerana apa? Penulisan Al-Quran itu dilakukan dengan sangat ketat. Dan satu lagi tuduhannya mengatakan, kalaulah Al-Quran yang ada sekarang sangat penting, sudah tentu Nabi SAW sudah bukukan Al-Quran. Dia kata, kalau pula, tuan-tuan. Sebenarnya ini pun salah. Kerana ketika Nabi SAW masih hidup, masih turun lagi wahyu ayat Al-Quran. Dan wahyu Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, ada yang menasahkan di antara satu sama lain. Dia kata, contohnya, dahulu adanya syariat rejam kepada orang tu yang melakukan satu dosa. Tetapi kemudian ayat itu dinasahkan. Ada pula ayat yang lain. Kemudian ayat itu dinasahkan dengan ayat yang lain. Tuan-tuan, oleh kerana itu, Al-Quran tidak ditulis dalam satu mushaf. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua yang seperti saya katakan tadi, ketika itu umat Islam masih belum ada kepakaran untuk menghasilkan kertas. Kerana penghasilan kertas hanya diperoleh, kita cuma belajar cara nak buat kertas 100 tahun selepas zaman Nabi. Iaitu ketika zaman Bani Abbasiyah. Setepatnya adalah ketika umat Islam di bawah kepimpinan Abul Abbas memenangi peperangan Talas dengan dinasti Tang. Satu kerajaan Cina ni adalah dinasti Tang. Jadi peperangannya bertempat di sungai ataupun lembah Talas. Dan hasil kemenangan Islam dalam peperangan Talas itu, tuan-tuan, maka wilayah di sekitarnya yang meliputi Uzbekistan, Kyrgyzstan, yang stan-stan, tuan-tuan, menerima pengaruh Islam. Nah, itu dah, tuan-tuan, jawapan kepada tuduhan-tuduhan yang dibawa oleh ajaran Ammah. Allah Muhammad, Muhammad Allah.
Kesimpulannya tuan-tuan, ajaran ini sebenarnya nak mengatakan makhluk dan Allah itu satu. Dan mereka nak mengatakan semuanya adalah Allah. Ini sebenarnya telah membatalkan iman, telah merosakkan iman. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada dua, nafi dan isbat. Nafi ni makna kata kita menafikan makhluk yang bagi kesan dan kita mengisbatkan Allah yang bagi kesan. Tapi kita tidak menafikan makhluk itu ada. Tetapi makhluk itu diadakan oleh Allah. Makhluk itu bergantung kepada Allah dan makhluk itu bukan Allah. Makhluk adalah makhluk, Allah adalah makhluk. Allah adalah Allah. Makhluk adalah makhluk, Allah adalah Allah. Kemudian tuan-tuan, ajaran amma ini juga dia mempertikaikan kesucian Al-Quran. Ini juga sudah kita jawab tadi bahawa Al-Quran ini dijaga dengan ilmu qiraat dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika menuliskan, membukukan Al-Quran, mereka lakukannya dengan prosedur yang sangat ketat. Ini sebenarnya tuan-tuan menjawab tuduhan daripada amma, insya-Allah.